Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu 1MDB dan Najib, yang mana hari ini berdepan dengan 4 pertuduhan yang menggunakan kedudukan dan cuba untuk memperoleh suapan berjumlah RM2.3 bilion, iaitu dana 1MDB, dan juga menghadapi 21 pertuduhan pengubuhan wang haram dalam juga membabitkan jumlah yang sama. Jadi terlalu besar kes-kes ini yang mana melibatkan berbilion-bilion. Tetapi apa yang paling mengejutkan kita hari ini, setelah kes SRC, duit Najib ada 42 juta dalam akaun. Yang ini pula, duit Najib ada dalam akaun RM60.6 juta yang masuk ke dalam akaun pribadi Najib. Kali ini sangkut lagi sekali. Yang mana ini adalah melibatkan money trail lagi. Yang mana ini adalah dijelaskan oleh pegawai bank. Jadi dia menutup akaun yang terakhir, yang mana di dalamnya tu lebih kurang ada 150 juta. Yang ini adalah satu yang sangat besar, yang mana kita rakyat amat terkejut. Sebab itu kalau kita lihat pimpinan-pimpinan UMNO, Barisan Nasional, ataupun siapa yang ada di sekelilingi Datuk Seri Najib ni tadi, mereka dapat 1 juta, dapat 500,000. Tapi Najib sakau sampai berbilion-bilion. Kita tengok sekali masuk akaun dia yang 60.6 juta ini masuk ke dalam akaunnya dalam 2 peringkat dalam tahun yang sama, iaitu 2011. Dan dia masuk 30 lebih juta, lepas tu masuk lagi 30 lebih juta, jadi 60.6 juta. Adalah satu amount yang terlalu besar bagi kita rakyat. Dan akhirnya itu yang saya kata, kita kena bayar hutang 1MDB ini atas daripada kesilapan Datuk Seri Najib ini tadi. Mencuri duit rakyat menggunakan 1MDB. Yang mana 1MDB ini adalah satu syarikat yang dibuka khas untuk tujuan menipu. Kenapa saya kata seperti itu? Kerana tanpa syarikat 1MDB ini, Najib tidak boleh jalankan aktiviti untuk merompak duit rakyat. Dari dia ambil duit rakyat dan pindah ke dalam 1MDB, baru dia boleh ambil. Sebab itu kalau kita lihat, Najib terpaksa menjadi orang yang sangat berpengaruh, berada dalam 1MDB, yang mana segala urusan, yang mana melibatkan cek ke semua ni tadi, semuanya melalui Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Najib juga menggunakan jawatan, iaitu Menteri Kewangan, untuk mengeluarkan duit. Dan kita nak mendapatkan kelulusan adalah daripada Perdana Menteri, yang mana dia sendiri, daripada 1MDB, Menteri Kewangan dan juga Perdana Menteri. Akhirnya dia menggunakan 1MDB ini tadi. Akhirnya dia buat syarikat pesisir pantai, syarikat di luar negara, dan dia ambil duit daripada negara ini, transfer ke sana, yang mana kita katakan selalu kita dengar, iaitu Pandora Paper apa semua ni. Jadi banyak dah mengalir keluar, dan akhirnya kita tidak tahu ke mana arah duit ni yang begitu banyak sudah hilang sebenarnya. Yang separuh-separuh yang kita dapat tahu, contohnya buat filem, beli kapal layar dan sebagainya, yang mana ada juga sebahagian digunakan untuk mereka cuci di kasino. Dan kita rakyat bekerja setengah mati, yang mana itu yang saya katakan, kita di waktu zaman Najib, dia suruh kita makan kangkung kerana murah. Dia cakap dia sendiri pun makan kangkung, suka makan kangkung. Jadi hari ini apa yang dia cakap itu baguslah. Dia dah makan kangkung duduk dalam penjara hari ini. Serta dia telah pun menganiayakan rakyat Malaysia dengan membuat GST. Tujuan dia nak buat GST ini sebenarnya adalah untuk dia nak mempercepatkan membayar hutang 1MDB yang mana dia telah curi ini. Di atas dia mencuri ini pula, ada pula orang lain mencuri dari dia. Orang yang mencuri dari dia ini adalah orang seperti Jolo. Sebab itu Jolo menghilangkan diri. Karena orang kepercayaan Najib ini adalah Jolo dan tim dia. Akhirnya dia juga songlap. Sebahagiannya dia pun bagi balik kepada Najib, dan akhirnya Najib tersangkut. Ini yang berlaku. Najib nak lari, dia Perdana Menteri sebenarnya. Jadi dia fikir Barisan Nasional boleh menang waktu itu. Lupa-lupanya dia meleset. Sebab itu waktu itu kalau kita dengar, pasport dia kena tahan. Nasib baik dia tak lari melalui Singapura hari itu. Kalau lari melalui Singapura, habislah kita. Jadi itu yang berlaku dalam 1MDB ini secara ringkasnya. Jadi ramai orang yang tertanya-tanya. Syarikat ini syarikat yang ditubuhkan khas betul-betul untuk menipu duit rakyat. Itu yang paling mudah. Kerana dengan mudahnya kita boleh ambil duit
ambil duit daripada dana-dana rakyat nih seperti KWAP ke, KWSP ke, ataupun mana-mana lagi kita punya GLC yang ada duit ke, ataupun tabung haji ke contohnya, dia boleh ambil lah duit tuh. Jadi dia letak di situ sebagai pinjaman yang dijamin oleh kerajaan. Inilah yang bahayanya. Dia sendiri buat, daripada 1MDB dia buat, akhirnya dia kata pinjaman ini dijamin oleh kerajaan. Jadi dia pun tak terlibat, 1MDB nak bankrupt pun tak apa. Jadi kita rakyat akan bayar. Dijamin oleh kerajaan itu maksud kita lah nak kena bayar. Jadi itu yang kita amat saya marah, kerana generasi akan datang, anak cucu kita menerima impak ini. Kita hari ini sibuk nak membayar hutang Najib, sedangkan diri kita nak makan pun tak ada. Dan akhirnya dia bersukaria dengan duit ini, dan kita tahu keluarga-keluarga dia bersenang lenang. Sehingga kan anak dia kahwin pun mungkin duit 1MDB ini yang digunakan. Takkan Najib sekaya itu. Jadi ini masalah pemimpin kita ini. Yang mana dia pandai, dia mencuri duit berbilion-bilion, dia bagi dekat orang-orang UMNO ni, ada yang 1 juta, ada yang 500,000, dia bagi kepada UMNO Selangor 2 juta contohnya, kerana dia banyak. Jadi makcik-makcik yang di kampung ni yang dapat ciput ni tadi, dia sibuk menangis. Tengok hari ini yang mana kita tengok juga Sari Samad, dia boleh beli kereta cash. Saya tidak marah sangat kalau makcik-makcik yang menangis tu, yang menyokong dia tu, yang kasihan saya tengok daripada kampung tu, daripada pekan yang datang nak dengan menggunakan bas tu. Najib sakau puluh bilion-bilion, ratus ribu juta. Kamu orang pergi sokong, lepas tu basikal pun tak mampu beli. Inilah kerja bodoh rakyat ni. Jadi kadang-kadang kita perlu penjelasan kepada rakyat ni supaya faham. Najib dia curi banyak-banyak, dia sogok semua yang keliling-keliling dia ni sedikit-sedikit, dia pun ambil banyak-banyak. Lepas tu dapatlah Rosmah beli bag-bag apalah, Hermes lah, apalah semua tu, yang mana saya pun tak tahu namanya. Saya bukan pakai branded, jadi saya tak tahu nama ni brand ni. Jadi itu yang masalahnya. Kerana gaya hidup Najib ni dan juga istrinya Datin Sri Rosmah ni, dia terlalu mewah. Inilah yang berlaku di Filipina suatu masa dulu. Zaman pemerintahan Marcos. Marcos akhirnya melarikan diri ke Miami dengan menggunakan helikopter, tahu. Dan akhirnya dia terpaksa apabila meninggal, sampaikan sehingga presiden yang Duterte baru boleh dikuburkan. Kalau tidak, rakyat Filipina tak nak dia dikuburkan di tanah Filipina tu kerana korupsinya tu. Jadi inilah berlaku dengan kita punya pimpinan hari ini. Jadi kalau kita rakyat bersekongkol dengan perkara ini, yang rugi kita rakyat. Dia sebab bilion-bilion kita rakyat, bukannya dedak banyak pun. Yang dah bagi banyak sikit mungkin itulah walaon-walaon yang jadi blogger dia, yang kita tengok mengampu dia, yang menyokong dia setiap hari, yang buat live lah apa itu. Tapi kita rakyat tak apa-apa. Ikan masin pun tak dapat. Dapat bayar hutang Najib. Itu yang kita dapat. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.